Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bil Islam wal iman. Rabbil alamin rabbana bi ni'matihil alwan arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim Sayyidina Muhammadil Amin wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawiyyi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita sambung lagi lanjutan. Kita baca sedikit baru ni, sambung pada muka 174 ambil atas sekali, mentarifkan tentang al-muladuni. Lanjutan daripada firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 65, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, dan kami telah ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dia di sini adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Seperti mana kata ulama mentarifkan ilmu laduni itu, inna minal ilmi kahayatil magnuni la ya'lamu illa al-ulama'u billahi ta'ala. Sesungguhnya sebahagian ilmu itu seperti keadaan sesuatu yang tertutup, yang tidak dapat mengetahuinya selain para ulama hakikat. Artinya ada ilmu yang kita tak boleh faham. Dengan kerana itulah Nabi Allah Musa AS, seperti yang kita sebut, tidak mampu meneruskan perjalanan dalam menuntut ilmu kepada Nabi Allah Khidir AS. Nabi Allah Khidir juga tidak mampu mengajar kepada Nabi Musa AS, sebab ilmu ini adalah datang terus daripada Allah. Suatu yang tak dapat kita uraikan, tak dapat kita gambarkan, tak boleh kita bawa dalam fikiran, tidak boleh dibahas secara akali, tidak dibawa oleh hujah ya, secara hissi, kerana dia adalah sesuatu yang tertutup, melainkan dia adalah kembali kepada Allah, rahsia Allah, dan Allah saja memilih hamba-hambanya yang tertentu, yang terpilih untuk diberikan ilmu ini. Maka itu dikatakan hanya ulama hakikatnya, ulama hakikat, mereka dapat memahami hakikatnya. Maka apabila mereka bertutur dengan ilmu itu, tiada yang mengingkari selain orang-orang yang tertipu, tersesat pada jalan Allah, yakni mereka yang tidak ada ilmu, yang tidak ada pegangan akidah yang sempurna, yang tidak ada ilmu syariat yang jelas, mereka inilah akan mengingkari, tak betul. Maka dengan kerana itu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebut, kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar akan kami dua jenis ilmu. Dia sebut dalam hadis itu, kami ada dua karung ilmu. Dua karung ilmu. Karung satu ilmu, satu karung ilmu tu boleh kami dedah, kami beri kepada orang, boleh diajar kepada manusia. Yang satu karung lagi kami tak boleh ajar kepada manusia, tak boleh. Kalau kami cuba juga untuk mendedahkan, maka akan jadi halal darah kami. Nampak? Halal darah kami, maknanya sampai kepada perkara-perkara yang pelik-pelik, yang luar biasa, yang sampai boleh menggugat asas syariat. Orang ni, peringkat ni dia sampai peringkat usul. Wow, usul, bukan usul, usul. Kataan wasal, ya. Ini kumpulan usul, orang telah mendapat usul. Seperti kata seorang ulama, Bintu Mailak, ya, Bintu Mailak dalam qasidah Bintu Mailak, ya, qasidah Bintu Mailak menyebut apabila seseorang arifin
telah sampai kepada wusul, maka gugurlah, tidak ada syariat baginya, tidak ada lagi syariat, terputus segala syariat baginya. Ini faham tu kalau kita baca selapih tak ada guru. Jadi orang kata apa, kalau orang mengaji ilmu ma'rifah, mengenal ilmu ma'rifah, dia dah tak payah lagi sembahyang, tak payah puasa, zakat, haji, apa lagi. Syariat tak payah. Sebab sampai peringkat usul. Usul ni apa dia? Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan, Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan. Semuanya Allah, Allah, Allah. Jadi tidak ada diri kita, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Jadi Allah semua. Jadi kalau kita nak sembahyang pun Allah sendirilah yang menentukan kita nak sembahyang atau tidak. Tengok tu ya. Dia pakai selapih ya. Dia pakai hakikat ya. Dia tak pakai syariat, dia tak pakai tarekat, dia tak pakai tarikat dan syariat. Maka jadilah dia hanya menyelam terus ke dalam hakikat. Maka dia baca Syekh Zarub dalam Bintul Mailam Qasidah ni, dia terpakat dengan itu. Sebagai sepatutnya, sepahamnya yang kata tadi, golongan arifin. Kita kena kenal dulu golongan arifin. Kita ni golongan awam, orang awam, orang yang masuk dalam golongan muslimin. Boleh naik selapih jadi muttaqin, naik selapih muqarrabin, naik selapih baru jadi arifin. Nak sampai makam arifin ni bukan kerja kita, bukan usaha kita, bukan dengan akal kita, bukan ilmu akali, bukan boleh dengan berguru, tapi Allah akan upgradekan kedudukan kita, martabat kita, makam kita. Maka itu Nabi Musa tidak boleh diajar oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir pun tak boleh ajar, Nabi Musa pun tak boleh belajar, kerana ilmu ni langsung daripada Allah. Allah yang nak bagi. Nabi Khidir pun bukan dia belajar, bukan ada guru, dia belajar ilmu tu ya. Dia datang terus daripada Allah. Allah yang mengajar kepadanya ilmu itu. Dia dipilih oleh Allah, maka Allah bagi kepadanya ilmu itu. Maka justrunya kita macam tu juga. Semua hamba-hamba Allah, Allah yang memilih siapa yang dijadikan Nabi, nak jadikan Rasul, ataupun golongan-golongan yang nak dibagikan ilmu ini secara khusus. Ilmu tu tak belajar. Ilmu syariat boleh belajar. Ilmu syariat ini menyebabkan sampai ketika Nabi Khidir sendiri belajar ilmu syariat. Ilmu hakikat dia tak boleh belajar, itu langsung daripada Allah. Ilmu syariat dia ada belajar. Nabi Allah Khidir ini, sebab ada pendapat mengatakan dia masih hidup, pendapat yang kuat mengatakan dia masih hidup ya, pegangan Al-Sunnah Al-Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan Nabi Khidir masih kekal hidup dengan Nabi Ilyas kalau di bumi. Kalau di langit, Nabi Idris dengan Nabi Isa. 4 orang Nabi ini masih hidup lagi lah, hidup dengan jasad, dengan ruh ya, belum mati lagi, belum sampai mati. Walaupun mereka akan mati lah satu ketika, sebab tiap-tiap yang hidup mesti mati. Jadi makanya yang kata tadi ini, apabila kita yakin begitu Nabi Khidir masih hidup, banyak dalil-dalilnya lah. Dalil-dalilnya yang kata Nabi Khidir masih hidup, pertama dalil mengatakan ketika Rasulullah dimandikan, ketika dimandikan oleh 6 orang keluarga baginda Rasulullah sendiri, ketika memandikan ada suara yang bunyi. Sebelum bagi mandi itu ada suara datang di belakang, jangan mandikan Muhammad, dia kata, kerana dia sudah bersih. Nampak tak ya? Jangan mandikan Muhammad, dia masih bersih. Yang bercakap itu adalah iblis, lawan iblis. Ada satu suara dia bagi, jangan ikut arahan itu, mandikan Muhammad, kerana itu adalah syariatnya. Dia yang mengajar tiap-tiap yang mati wajib dimandikan, terus mandikan dia. Jadi yang cakap itu Nabi Khidir. Dia Khidir lawan Nabi, lawan iblis. Jadi Sayyidina Ali dengarlah perkataan Nabi Khidir, maka terus memandikan Rasulullah. Itu dalil pertama. Yang kedua, dalam kitab Ruh, Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebut bahawasanya Sayyidina Umar Ibn Aziz satu ketika duduk di bawah pokok, dia sedang berzikir di bawah pokok, senang duduk berzikir. Ada seorang laki-laki yang tidur, meletakkan kepala di atas paha dia. Nampak? Laki-laki itu adalah Nabi Allah Khidir AS. Ini kata Ibn Qayyim Al-Jauzi ya, dalam kitab Ruh. Dia katakan orang Nabi Ibn Qayyim ni
kuat pegangan dia, orang yang betul-betul tahfiz hadis. Sebelum dia bercakap tu dia mesti sahihkan dulu hadis tu. Ini yang diputus oleh Nabi Ibn Qayyim mengatakan Sayyidina Umar Abdul Aziz, ya, begitu tinggi makam dia sehingga Sayyidina Nabi Khidir tumpang tak kepala tidur baring, ya, di atas paha dia, di bawah pokok, ya. Itu satu. Jadi banyak lagi dalil-dalil. Dan dalil yang ketiga dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang ditulis oleh Tuan Minal Zainal Abidin Al-Fadani. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah menceritakan Nabi Allah Khidir alaihissalam menuntut ilmu, belajar ilmu dalam kuliah subuh yang dipimpin oleh Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Imam Hanafi hidup, dia buat kuliah subuh macam ni. Nabi Allah Khidir hadir belajar ilmu syariat. Sebab dia ada zaman Imam Hanafi, dia kena ikut mazhab Hanafi lah. Kalau dia ada zaman Syafi'i, dia ikut zaman Syafi'i pula. Nampak? Dia ikut. Jadi masa dia mana ada mazhab, masa dia tidak ada mazhab, syariat pun tak lengkap lagi, belum lengkap syariat zaman dia, ya. Dia 4 generasi daripada Nabi Allah Nuh AS, 4 generasi daripada Nabi Nuh. Bayangkan berapa ribu tahun, ya. Kemudian sampai kepada zaman Nabi Muhammad pun dia kena ikutlah syariat itu. Ajaran Nabi Muhammad sampai kepada Nabi tabi'in, sampai kepada Imam Hanafi buat kuliah, dia pun ikut kuliah subuh. Ada sebut dalam kitab, ya. Jadi maka itu apabila Imam Hanafi mangkat kubur di dalam di masjid tu, sisi masjid, dia mohon kepada Allah. Nabi Khidir minta kepada Allah supaya Allah menghidupkan Imam Hanafi dalam kubur. Dia nak mengaji lagi dengan Imam Hanafi dalam kubur. Nampak? Ya, ini kenyataan Tuan Minal Zainal Abidin Al-Fadani, ulama besar. Jadi bila dia bercakap begitu, takkan dia ambil pada sumber yang tidak betul, ya. Jadi maknanya kita mengambil kira bahawasanya Nabi Khidir itu masih hidup lagi lah sampai sekarang. Maka itu Nabi Khidir AS pun kena belajar ilmu syariat. Ilmu hakikat datang daripada Allah. Itu tak boleh mengaji dan tak boleh mengajar. Allama al-insana ma lam ya'lam, yang mengajar manusia daripada tidak tahu kepada tahu. Ini Allah adalah ilmu terus. Kita juga begitu. Bila kita belajar ilmu ni, yang bagi faham tu bukan tok guru. Yang bagi faham bukan guru, yang bagi faham tu adalah Allah Subhanahu. Maknanya Allah yang mengajar kita. Belum kita mengaji, tapi Allah mengajar kita. Jadi ilmu itu menjadi faham kerana Allah yang mengajar. Jadi hakikatnya ilmu yang kita mengaji dengan guru tu pun masih lagi dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dipegang oleh Allah. Kalau Allah tak izin, kita tak boleh faham sampai bila-bila. Duk mengaji itulah, ya. Itu banyak kadang ketika kita pergi mengaji, dengar guru bagi ulasan, bagi ceramah, bagi penjelasan, kita masih gelap, masih kabur, masih belum jelas, tak boleh nak faham lagi. Aku pun tak boleh faham. Jangan bimbang, sebab yang faham tu bukan daripada tu guru. Ini ingat, ya. Tunggu saat ketikanya, mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagi aku ilmu. Minta seperti mana yang disilakan dalam surah Toha. Nabi Musa minta kepada Allah. Nabi Musa pun minta, Rabbi zidni ilma, tambah beragu ilmu lagi, ya. Maka itu yang tambah itu adalah faham. Faham inilah yang boleh membuka jalan supaya kita dapat buat kebajikan. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan Allah hikmah kepadanya, maka dia mampu melakukan kebajikan yang banyak. Boleh buat kebajikan. Bila ada hikmah, kalau tak ada hikmah, ada ilmu tapi tak boleh buat kebajikan. Sebab dia tak reti nak buat, tak tahu nak bawa, tak nak beramal, ya. Ini berlaku pada keadaan sekarang ini, di mana masyarakat Islam kita berada di belakang, mundur dalam segi ilmu kerana mereka tidak diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah sebab-sebab yang tertentu menyebabkan terhalang tidak sampai ilmu kepada mereka. Teruskan lagi kata musannif. Maka apabila mereka bertutur dengan ilmu itu, tiada yang mengingkari selain orang-orang yang tertipu tersesat pada jalan Allah. Itulah ilmu hakikat yang merupakan rahsia Allah yang hanya diungkapkan Allah kepada Rasul-Rasulnya, Nabi-Nabinya, Wali-Walinya dan hamba-hambanya yang saleh, tanpa melalui pendengaran kuping, bukan melalui telinga, bukan melalui pendengaran dan pelajaran.
Ilmu yang demikianlah yang sering tidak dapat diterima oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Orang dia kata apa gila? Dia ni tak betul ya. Tu cakap rapat dan tu lah. Ustaz tolong buat ayam lah. Bapak tak apa nak betul ya. Kena buat ayam bagi dia minum. Bapak ya. Supaya dia dapat terbuka pintu hati dia, faham ilmu ya. Bahkan kadang-kala orang yang mempunyai pengetahuan itu dihukumkan sesat. Nampak ya? Oh, sesat. Awal-awal Nabi Musa ada hukum. Tapi bukan Nabi Musa tu orang yang jahil dah. Sebab nak bagi tahu kata lapih ilmu tu, kedudukan status ilmu itu tidak sama seperti dipaham oleh Nabi Musa. Nabi Musa terima kitab Taurat. Ada 10 perintah, 10 commandment dalam tu, 10 rukun. Antaranya tak boleh bunuh orang, tak boleh zina, tak boleh minum arak, ya, tak boleh mengamalkan sihir, ya. Sama juga turun dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-An'am ada 15 ayat yang sebut tentang lagu ni, ya. Nabi terima 15, Nabi Musa 10. Nabi kita Muhammad terima 15 perkara, nampak ya. Nabi Musa terima 10 ayat perintah, ya. Jadi antaranya semua itu tak boleh. Jadi bila dia tengok orang bunuh, dia kena tegur lah, dia. Sebab dia pegang kepada ajaran dia terima daripada Allah, kitab Taurat yang menyebut demikian. Jadi bila berlaku Nabi Allah Musa membunuh seorang kanak-kanak yang tidak ada pasal, tidak ada salah apa-apa, tentu dia kena tegur. Dah tak salah pula, budak pula lagi yang pergi bunuh, siapa pun akan tegur dia dah. Kita sendiri tengok pun kita akan tegur dah. Hang buat tak betul ni, zalim. Kalau kita lebih lagi lah, tangkap polis apa semua, hukum dia, ya. Jadi makanya itulah satu perkara yang rahsia yang tidak dibagi tahu oleh Musa. Nak ajak tak boleh, nak explain pun tak boleh, kenapa aku bunuh pun tak boleh. Tak boleh nak abang, betul lah. Tapi dia akhir baru dia cerita. Semua tu datang daripada Allah. Allah yang mengarahkan, yang memerintahkan, yang mengilhamkan. Kerana budak ini ada sebab, ya. Begitulah juga dia menembuk, membocorkan perahu yang dia tumpang, yang dia pinjam, ya. Begitu juga dia bina satu tembok di atas tanah yang kosong, tidak ada sebab bina tembok. Bahasanya sebelum itu ada satu keluarga miskin jamu makan kepada Nabi Musa, ya. Jamu makan kerana dia minta makanan kepada orang kampung tak bagi. Depa ni keluarga miskin inilah yang bagi makan dekat dia, masak lalu bagi dia makan. Tapi dia tak bina rumah depa. Rumah depa ada ropiak teruk, patut kena repair rumah depa lah sebagai terima kasih lah. Dia pergi bina satu tembok di tempat lain. Nabi Musa, Nabi Khidir. Maka Nabi Musa tu kok, kenapa kamu tak bina rumah daripada Herat tadi? Ya, rumah tadi dah buruk, patut kamu kena repair rumah tu. Yang kamu bina tembok di sini buat apa? Inilah antara rahsia ilmu yang tidak diberikan kepada manusia, melainkan Allah pilih orang tertentu. Inilah dia kata, nak bagi tahu dalam Quran ni, bagi tahu dengan kita bahawa wujud ilmu yang dia panggil ilmu laduni. Faham? Ya? Faham ya? Jadi maka itu dia katakan tadi, ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Halal darahnya dalam pandangan hukum lahiriah, tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang benar beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terpaham dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7, kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tiadalah yang dapat mengetahui takwilnya. Takwil itu apa makna takwil? Dengan tafsirnya dia beza. Tafsir ni menghuraikan makna secara lahiriah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri kepada sembahyang, hendaklah kamu basuh muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku ila akhiril ayat. Al-Maidah ayat 6. Itu kita panggil tafsir. Boleh faham? Tafsir, bukan takwil, tafsir. Terang, orang boleh faham makna secara jelas. Tak perlu disebut dia punya makna secara takwil. Takwil ni makna yang perlu dibawa sesuai dengan martabat ketinggian Allah. Ya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kacau. Ya, Allah ada tangan ni. Ya. Macam mana nak buat? Ini kena takwil. Sebab orang sekarang tanya, orang dulu tak tanya.
zaman salafus salih 300 tahun daripada kemangkatan baginda besar Nabi SAW. Dia tak tanya, ya, Allah kata tangan itu dia sendiri sebut dia ada tangan. Kita jangan tanya tangan dia lagu mana. Yang perlu kita beriman. Nampak tak? Terima perintah berikutnya. Ini kata tangan tu, kuasa. Tangan tu adalah kuasa. Barang siapa melihat kemungkaran, kata Nabi, hendaklah diubah dengan tangannya. Nampak? Bukan pukul orang tu lah, tapi dengan kuasa. Inilah ada kuasa pemerintah, kuasa pentadbir, ya, kuasa orang-orang diberikan kedudukan kepadanya sebagai untuk mentadbir rakyat dan sebagainya. Dia guna kuasa. Itu sebut. Tak mampu dengan kuasa, bilisan, dengan lidah, tolong tegur, ataupun tulisan, bagi satu tulisan, ya, dalam bentuk penyampaian yang bersifat tulisan. Tak mampu juga, nak tegur tak boleh, bagi peringat pun tak mengikut, dalam hati mesti ada rasa benci, tak suka, tak redha dengan apa yang kita lihat yang tak kena tadi. Ini kena ada tadi. Itulah selemah-lemah iman. Maknanya masyarakat ketika itu sudah lemah iman, tak boleh buat apa, ya. Kita pegang pada dasarnya. Jadi ini makanya kata tadi yang disebut, kata Allah, melainkan mereka yang takwil. Takwil ni mengubah makna yang zahir kepada makna batin sesuai dengan wasi'a kursiyyuhus sama. Banyak kali kita sebut ayat tu, sebab tuan-tuan puan hafal boleh faham. Wasi'a kursi, luas kursi. Perkataan kursi dalam ayat kursi 255 Al-Baqarah ini memang jelas pada zahirnya, mengikut secara literature, bahwasanya kalimah kursi itu memang kursi, satu bentuk rekaan makhluk yang dibuat daripada kayu atau apa-apa benda yang ada 4 kaki dia, yang ada tempat sandak sebagai orang duduk, diguna untuk menduduki, diduduki oleh orang. Betul? Faham ya kursi, ya? Tapi takkan kita nak baca pula kursi Tuhan, tapi boleh terjemah pada dua. Kursi Tuhan betul ya ada. Memang Allah cipta kursi, satu kursi, tapi bukan Tuhan duduk atas kursi. Faham ya? Tuhan bina cipta kursi ini dengan kehendak dia sendiri. Kata ulama, besarnya kursi ini, seluruh langit dan bumi tadi ini berada di antara 4 kaki kursi Tuhan tu dia. Boleh faham Yang besar kursi Allah. Seluruh langit dan bumi ini berada di antara 4 kaki kursi Allah. Yang kedua, kursi itu lambang kuasa. Ada rebut kursi dalam parlimen, nampak? Tak itu kan? Kalau kita ada rebut, pasti apa? Ada rebut pergi di kedai, dia beli banyak kursi. Kita tak faham. Sebenarnya kuasa kursi itu adalah kuasa. Dapat satu kursi, kita dapat berapa kursi, baru kita boleh perintah. Nampak? Sampai 2/3 kursi kalau dapat di parlimen, boleh perintah negara. Alhamdulillah. Itu kita faham lah. Jadi maknanya bagi Allah kuasa. Kursi lagi ilmu. Makna ilmu, luas ilmu Allah, meliputi segala-galanya keadaan. Itu kita faham. Ini takwil kita panggil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada yang dapat mengetahui takwilnya, pemahamannya, melainkan Allah dan orang-orang yang dalam ilmu. Dia panggil warasikhuna fil ilmi. Rasikhuna fil ilmi, yakni golongan-golongan orang yang mendalam ilmunya sambil mereka berkata. Dalam ilmu ni maknanya luas, dia punya kuasa, dia dapat mengambil, mempelajari berbagai-bagai macam ilmu. Kita walaupun bukan jadi doktor, tak boleh mengaji kan ilmu doktor. Boleh kan? Ilmu perubatan, mengaji dah sikit bab perubatan, bab kesihatan, ya, bab penyakit. Salah kan mengaji? Bagus. Walaupun kita jadi doktor, ya, kita boleh mengaji semua ilmu. Kata Imam Ghazali dalam Risalatul Laduniyah, kitabnya, kitab Syiah, Allah akan kurniakan ilmu laduni ini kepada orang-orang yang pertama sekali, mereka yang banyak menguasai berbagai macam ilmu. Nampak? Ya? Berbagai macam ilmu. Kita belajar, ambil tahu, simpan maklumat, info sebanyak-banyak mungkin. Dalam banyak-banyak itu ada ilmu khusus yang kita boleh tunggu. Tapi kita berikan perhatian juga dalam belajar ini. Banyak membaca, banyak merujuk, ya. Ada kita punya orang tak besar pun ada sikap macam tu, sifat macam tu kan. Kita punya Tun Bahadur, dia ni orang suka baca kan. Mengikut dia punya dia punya orang kanan dia lah. Orang kanan dia dulu Pak Lah, ya. Dia naik kereta ada orang. Bila naik kereta tu, orang nanti
duduk lambai tangan, dia tak tengok orang duduk lambai tangan tu. Dia kata dekat kepala, dia kata kalau ada orang angkat tangan, hang sentuh aku ni angkat tangan, aku nak baca buku. Nampak? Dia baca buku dalam kereta, sambil baca, kereta dah berjalan, dia baca buku. Kepala sentuh dia angkat tangan. Ya, kereta bergerak, kepala sentuh dia angkat tangan, orang tak ada. Kepala tu cerita ni, ya, ini saya dengar dalam di wilayah Intan, di wilayah Sungai Petani, dalam kursus, saya pergi kursus itu. Kebetulan hadir Pak Lah masa tu. Dia cerita betapa orang yang nak habaq kita suka baca, orang yang suka membaca. Ini betul-betul karakter seorang Muslim yang baik, ya. Antara karakter Muslim yang terbaik adalah banyak membaca. Kita kena compile library di rumah kita, ya. Ya. Hadis-hadis Nabi, Sahih Bukhari ada di rumah, Sahih Muslim ada di rumah, patut, ya. Sunan At-Tirmizi ada di rumah, ya. Ini di antaranya kita bangun betul kita umat Nabi, ya. Umat Nabi tapi tidak hadis Nabi dalam rumah. Tak baca hadis-hadis Rasulullah, macam mana bagi sunnah Nabi? Aku nak ikut sunnah pun ni pun, ya. Tapi kita tidak ada kitab di rumah, tidak rujukan, kita tak kenal hadis Nabi, ini tak betul, maka itu kita mesti banyak membaca. Kata Imam Ghazali, ini makna Imam Ghazali, maka kita mesti perbanyakkan membaca berbagai-bagai macam ilmu yang kita simpan. Walaupun kita bukan pakar dalam seluruh ilmu itu, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat menyelami, memahami keluasan ilmu. Sebab Islam adalah agama ilmu, ya. Islam adalah agama ilmu. Itu kena faham. Sebab dia datang dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, baca. Datang dulu baca. Nabi ketika naik ke langit, ya, jumpa Nabi Idris, ya, langit pertama jumpa tu Adam, langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Zakaria, Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf, langit yang keempat jumpa dengan Nabi Idris, langit yang kelima, ya, jumpa dengan Nabi dengan Nabi Musa, ya, sampailah langit yang ketujuh jumpa Nabi Ibrahim AS. Langit yang kedua jumpa Nabi Isa, langit yang ketiga jumpa Nabi Yusuf, langit yang keempat jumpa Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ada langit yang keempat. Kenapa Idris? Idris tadarus. Makna Idris di perkataan kalimah tadarus, orang yang suka membaca. Nabi Idris ni orang yang banyak membaca. Seolah-olah bila pertemuan Nabi dengan Nabi Idris itu memberi satu inspirasi kepada Rasulullah bahwasanya akan mengingatkan umatnya selalu membaca. Umat aku adalah umat yang banyak membaca. Itu paling penting. Memang betul terbukti dalam era hampir dalam tempoh 200 tahun sudah mangkat Rasulullah SAW, berkembangnya ilmu Islam terlalu banyak. Berbagai-bagai macam ilmu, sampai ilmu akademik, ilmu keduniaan, ilmu yang bersifat hissi, materi, semuanya sudah wujud dengan hadirnya para ulama Islam. Semua bidang apa juga, bidang kedoktoran, bidang pembinaan, bidang perawatan, bidang kesihatan, bidang perubatan, berbagai-bagai bidang, astronomi, astrologi, semua dikuasai orang Islam. Sahih, kerana Islam itu adalah agama ilmu. Boleh, ya, dipaham, ya. Ini kita yang tak baca, kita yang tak mau, maka kita tak mau mundur, maka itulah kita sekarang dari belakang mundur, ya. Itu dah. Stanford Raffle 18-17 bagi Singapura, ya. Dia bawa balik habis semua kitab-kitab orang Islam. Singapura Singapura tu adalah satu di antara negeri yang banyak menyimpan khazanah ilmu. Ulama-ulama Nusantara banyak di Singapura. Kedua banyak di Melaka. Kedua banyak di Pulau Pinang. Itu je 3 negeri, ya. Saya baca satu buku yang cerita tentang kisah Merung Mahawangsa, buku lama, ya. Buku tu pun tak kita jumpa, mana biar orang pinjam angkat balik, ya. Dalam tu menceritakan bahawasanya ilmu kitab-kitab daripada Pulau Pinang tak boleh masuk Kedah. Ulama Kedah tak mau, nampak cemburu, ya. Kerana ilmu-ilmu yang dikuasai oleh ulama-ulama Pulau Pinang ni hebat. Sampai hari ni lah kita faham, ya. Orang Pulau Pinang ni macam-macam lah, kan, ya. Dia kata dapat tidak ilmu ni daripada Pulau Pinang, sehingga ada ulama yang jemur kitab seminggu sekali, jemur kitab di jalan transfer Pulau Pinang, transfer road, ya, ya, tu, ya.
ada ulama kita bawa dengan apa nama, kereta lembu. Bawa kereta lembu dengan kitab kita pergi jemur. Ya. Orang yang jemur, yang turun jaga tu dia bagi upah lah. Kemudian bawa balik kitab. Seminggu sekali pergi jemur kitab. Punya banyak ya. Pulau Pinang baca kitab. Sehingga kedai-kedai kitab masyhur pun di Pulau Pinang, di Chin Street, Lebuh Aceh sekarang kan. Ya. Nurdin Ar-Rawi, ya, ayah kepada apa nama, Yusuf Rawi, Tok Wan kepada apa nama, Mujahid, ya, Mujahid sekarang lah. Jadi itu di antara yang kita ambil kira bahawasanya kepentingan ilmu kita kena faham. Jadi banyaknya ilmu akan mendorongkan satu di antara sebab yang kita diberikan kelayakan untuk mendapatkan ilmu laduni oleh Allah SWT. Yaquluna amanna bih, ya, dan mereka ya berkata kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, di mana semuanya itu daripada sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami, dan tiada dapat mengambil pelajaran daripada yang melainkan orang-orang yang berakal. Tak dapat ilmu itu bukan senang. Golongan ulul albab. Albab ni golongan yang dapat memahami ilmu ma'rifah. Ya, dia ada satu ilmu advance, dia sampai advance stage tinggi. Ya, ilmu tu kita panggil ilmu yang diwarisi oleh akal yang ada di mata hati. Akal kita yang sebenarnya mata hati, bukan di sini. Di sini akal fikir. Sebab tu banyak orang ada akal ni, ya, walaupun sampai PhD tak reti pakai seluar kira, duduk tepi pantai, tak reti, kerana dia tak sampai ilmu di sini, ilmu dia tak serun sampai ke sini. Tapi kalau ilmu dia sampai ke sini, dia panggil ulul albab, bukan amal albab, ulul albab. Yang salah baca lah, ya. Golongan ini akan mendapat ilmu khususan bagi mereka yang rajin. Nombor satu lah, banyak syarat-syarat dia tu. Pertama sekali, rajin sembahyang tahajud, bangun malam sembahyang tahajud. Orang yang sembahyang tahajud ni banyak peluang untuk diberi oleh Allah SWT. Ya, banyak jalan, banyak rahmat, banyak nikmat, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kat dia. Ya, kita kena bangun. Sekurang-kurang Nabi kata sekadar memerah susu kambing 2 rakaat. Boleh bangun 2 rakaat pun cukup lah sebelum subuh, kalau boleh, ya. 2 rakaat kita bina 2 rakaat. Kalau boleh kita tangguh witir malam, bawa witir pada pagi. Sembahyang tahajud tu lepas 2 rakaat, bawa witir 3 rakaat, 5 rakaat paling minimum. Nampak tak? Tak boleh juga 3 rakaat saja, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, sah, tidak ada makruh pun boleh, bukan makruh. 1, sebab witir itu 1 ganjil, ya. Jadi kita buat 2 rakaat tahajud dan 1 witir cukup. Ini paling-paling tidaklah gagah lah, kita dah terlewat sangat dah. Jangan sampailah tak buat langsung. Cuba kita buat demikian. Kalau kita boleh buat macam tu, saya yakin masjid kita penuh. Masjid kita subuh ni penuh. Bila masjid kita penuh subuh, macam sembahyang Jumaat, memang Israel akan kalah jatuh, dan kita dapat tebus masjid Masjid Al-Aqsa balik. Itu dah confirm. Ini orang Yahudi kata sendiri. Selagi kamu sembahyang subuh kamu tidak sampai taraf macam sembahyang Jumaat, kamu tak boleh tewaskan kami. Itu dia, nampak? Sebab ada sebut dalam kitab mereka sifat Nabi dan para sahabat. Seorang sahabat Nabi ini, dia pergi satu tempat di salah satu tempat jauh sikit lah daripada Madinah. Sampai di kawasan tu, tak silap saya, Butha nama tempat tu, tak silap lah. Kalau tak tu rujuk jumpa betul balik, ya. Dia pergilah jumpa satu padri. Dia jumpa satu padri. Padri tanya, hang mai daripada mana? Aku datang daripada Madinah, dia kata. Ya. Oh, hang kenal tak Muhammad? Dia kata, Muhammad tu Nabi kami, Rasul kami. Dia bawa masuk dalam gereja dia. Penuh patung. Dalam gereja tu penuh patung, macam-macam patung ada.
Dia tanya kat orang ni, kat sahabat Nabi ni, tengok dalam patung-patung ni ada tak mana-mana patung yang rupa macam Muhammad? Cari habis patung ni, tak ada satu pun, tak sampai. Kalau dulu tu kita masuk satu gereja lagi, gereja besar lagi, pindah lagi satu gereja, masuk pergi gereja tu, oh lagi banyak patung lah. Tiba-tiba ada satu patung, memang rupa Nabi Muhammad tu. Makna kata orang Yahudi ni, ahli kitab sudah kenal Nabi lebih daripada kita, lebih kenal dulu awal daripada kita. Nampak tak? Dia tunjuk, inilah rupa Muhammad ni. Inilah patung ni kami bina sebab sudah ada sebut dalam kitab kami. Sampai rupa dia lagu mana ada sebut dalam kitab kami. Itu dia, nampak? Ya. Maknanya mereka mengenal dan Rasulullah lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini orang Yahudi. Dia faham. Sebab itu bila mereka menentang sangat, Allah sangat murka. Sebab mereka lebih mengenali Rasulullah lebih awal daripada kita. Ya. Maka tu kita hari ni baru nak kenal baca kitab Syama'il At-Tirmizi, ya, baru nak kenal watak Nabi, rupa Nabi, sikap Nabi macam mana, kan? Ya, itu yang paling kita kena wajar, kita kena faham. Jadi makanya dikatakan ulama, maknanya kita mengambil pelajaran dengan orang yang berakal. Kemudian Abul Abbas Al-Marsi, ini ulama sufi, seorang ulama golongan arifin, telah berkata, kami dengan para ulama fiqh, ulama fikih. Ulama fiqh ni ulama hukum lah, zahir, ulama zahir kita panggil, ya. Kami dengan para ulama fikih adalah bersyarikat pada ilmu mereka, yakni ilmu mereka juga kami beroleh. Artinya ulama-ulama hakikat ni macam Abu Abbas ni, walaupun sampai kepada makam ma'arifin, makam ma'rifah yang tinggi, dia masih lagi bersyarikat dengan ulama-ulama fiqh. Kenapa ulama fiqh? Kita kena tahu hukum juga. Walaupun kita sampai martabat ma'rifah, tapi kita kena tahu hukum. Hukum halal haram memang tak ada pengecualian, betul tak? Ya. Tak boleh tinggal, tak apa halal, semuanya halal. Semuanya Allah. Tak boleh kira lagu tu lah pakai satu aja nah. Kita pakai ini jadi di Jabariyah. Maka itu dia kata tadi, kami bersepakat dengan para ulama fikih bersyarikat pada ilmu mereka, yakni ilmu mereka juga kami beroleh, tetapi mereka tidak bersyarikat dengan kami pada ilmu yang kami beroleh. Nampak tak? Ulama fiqh tak ada ilmu kami. Ulama fiqh tak boleh faham ilmu kami. Ulama fiqh tidak boleh menguasai ilmu kami. Tapi kami boleh faham ilmu mereka. Nampak? Ilmu fiqh halal haram boleh. Maksudnya ada beza ni, ya. Allah saja hanya melimpahkan kepada kami, tetapi tidak melimpahkan kepada mereka pada umumnya. Nampak? Itulah ilmu pengetahuan yang tersimpan di dalam perbendaharaan Allah, yang hanya dilimpahkan Allah kepada orang-orang khusus, yang pilihan, dan yang pada kebiasaannya ilmu tersebut ada kala diberikan Allah secara langsung dengan semata-mata kurnianya, atau setelah melalui perjuangan besar yang disebut mujahadah. Lagi dua cara yang Tuhan nak bagi. Ada yang Allah bagi langsung dekat dia. Satu orang Tuhan pilih, Allah pimpin dia, Allah bawa dia kepada jalan-jalan Allah, ya. Allah bagi ilmu kepada tauhid, walaupun ilmunya mungkin tidak begitu luas seperti ulama-ulama yang terpilih, ya. Dia dapat kurnia langsung. Ada orang yang kena bermujahadah, berjuang lawan nafsu pagi petang siang malam. Kita nak kena kukuhkan, kikihkan segala sifat-sifat mazmum, sifat-sifat yang keji dalam diri kita, yang pernah saya sebut banyak kali dah, tuan-tuan kena faham lah. Ambil meja 13413, ambil yang tu, ya, yang mana kita ada simpan tu, bawa lah 13413. Yang tu boleh berbetul pada cukup lah, ya. Sebab tu meja penyakit-penyakit batin yang paling besar. Boleh kita kikih yang tu, selamat, alhamdulillah. Kalau kita usaha, bila bersih, maka tidak akan masuk sebarang unsur-unsur syaitaniyah. Unsur-unsur syaitaniyah akan hilang, sifat basyariah. Nampak tak? Hilang, ya. Maka itu kita ambil secara langsung, itu secara mujahadah. Tapi kalau ada penyakit-penyakit batin yang diri kita, ada lagi sifat ujubnya, ada sifat sifat riaknya, masih ada sifat hasad dengkinya, masih ada dhan yang sangka buruk kepada orang, pada manusia, lebih-lebih kepada Allah. Semuanya ini menjadikan menghalang untuk menerima ilmu langsung daripada Allah. Antaranya kita tak dapat sifat ikhlas. Ikhlas tu kena masuk dulu sebelum datang ilmu ni.
dia akan dapat sifat ikhlas. Ikhlas tak ada dalam kita, dia macam vitamin C, ada di luar kita, macam mana bawa masuk, dia tak ada dalam diri kita. Hak lain tu boleh kita form daripada diri kita, tapi vitamin C tak boleh, dia kena bawa daripada luar. Dan cepat masuk, cepat hilang. Cepat masuk, cepat hilang. Ikhlas macam tu juga, dia tidak ada pada diri kita, dia dipegang langsung oleh Allah sebagai suatu rahsia yang dipegang oleh Allah, yang Allah akan lontarkan masuk sifat ikhlas itu dalam jiwa-jiwa batin hamba-hambanya yang ia kasihi. Siapa yang Tuhan kasihi? Yang Allah kasih ini adalah golongan-golongan yang hampir dengan Tuhan. Siapa yang hampir dengan Allah? Golongan yang banyak melakukan ibadat sunat. Tidak rajin buat sembahyang sunat, rajin buat amalan sunat, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dekat dengan Allah, Allah akan kasih dengan kita. Bila Allah kasih dengan kita, Allah akan pegang kita langsung. Ya, maknanya mendengar dengan Allah, Tuhan kontrol telinga, Tuhan pegang telinga. Ya, mata melihat, Tuhan pegang mata. Dengan Allah dia melihat. Ada benda yang Tuhan akan tahan tak bagi tengok, nampak? Ada benda yang Tuhan izin boleh tengok, nampak ya? Mulut dia berkata-kata, dengan Allah Tuhan bentuk lidah nak tak cakap. Tangan memegang, kaki berjalan, semua dikontrol, dipegang oleh Allah. Ini hadis sahih. Buka tengok dalam kitab hadis 40. Imam Nawawi ada hadis nombor berapa saya tak pernah ingat, tapi dalam kitab hadis 40 di belakang tu hadis kursi ada di belakang ya. Antara 30 ke atas, 30 hadis ke atas, dan tuan buka tengok akan jumpa ada hadis ni yang kata tadi ini, bahawa dia melihat, mendengar, berkata-kata, memegang, berjalan dengan Allah. Kerana Allah dah kasih dekat dia. Ya. Kasih ni banyak kita kena buat. Kasih yang pertama sekali kena taubat. Kasih yang pertama mengimbau kasih sayang Allah yang pertama sekali ialah taubat. Orang yang banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Nabi habis sembahyang tiap-tiap kali bagi salam 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Takat tu Nabi baca tak? Nabi tak baca macam kita baca. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis sahih. Rasulullah baca 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis sahih. Dekat tu ya. Nampak ya? Kita perpanjang alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak apa. Bukan bid'ah pun boleh, sebab ada hadis juga yang baca lagu tu. Tapi di masalah lain lah boleh kita bawa ya. Bawa akan bagi kemah lagi lah dalam masalah. Itu kita ambil kira. Jadi makanya bila kita mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak minta ampun. Aku mohon ampun kepada Allah, kata Rasulullah, sehari 100 kali. 100 kali ni maknanya berulang-ulang. Makna 100 itu berulang-ulang. Nampak tak? Macam orang Melayu kata beratus, hang duk beratus apa? Nampak ya? Kita dah pakai bahasa Arab dah dalam istilah perbahasan percakapan kita hari-hari kan. Duk beratus tak berhenti, ini berarti apa? Makna 100 itu bukan 100. Jangan baca dulu tu. Kalau 100, ada orang yang kata saya baca lebih daripada Nabi dah Ustaz. Ada satu orang tua kata saya, lepas ceramah jumpa saya, dia kata, Ustaz, Nabi 100, saya buat sehari 300 lah. Saya lebih daripada Nabi. Saya kata, patut hang jadi Nabi. Dia kata, ya? Dia tak faham lah ya? Makna 100 itu berulang-ulang. Itu dalam bahasa Arab. Kalau 1000 terlalu banyak, tak boleh kira. Beribu kali aku kata dengan hang, tahu tak? Hang faham tak? Hang tak ingat kan? Beribu kali dah aku abang dengan hang. Itu pun tak kata mana, baru sekali dia cakap dah. Orang yang terima pun faham. Makna kata terlalu kerap, banyak sangat punya dupanya. Ya. Itu lah. Itu dia jadi istilah orang Melayu dah pakai lah. Lorat apa nama Arab tu kita dah bawa masuk ya. Piat Arab tu kita bawa masuk ke orang kita. Piat ni tabiat lah. Orang Arab kita dah masuk. Betul. Kita dah pakai. Baca Quran sebut kan. Ya. Syahrul apa nama dia kata jadi Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Alfi syahr. Ya. Malam Al-Qadar dia baru 1000 bulan. Nampak tak? Kita pun pada pakai 2 bulan 83 tahun berapa bulan berapa hari apa dia kira begitu lah ya.
1000 bulan ni makna kata begitu banyak. Tiap sepanjang lagi duk ada bulan, duk ada di langit tu, sepanjang itulah pahala nilainya tak putus orang yang dapat malam Al-Qadar. Punya tinggi, faham kan? Jangan duk terima hal lain dah. Ambil 1000 tu orang Melayu duk kata sendiri. Ya, 1000 tu terlalu banyak, tak boleh kira. Begitulah nilai malam Al-Qadar. Jangan baca 1000. Kalau baca 100 matematik, secara matematik tak nampak banyak nah. Nampak sikit lah perkataan tu begitu. Kalau 40 ni sempurna. 340 tu malah sempurna, ya. Man takallama fi kalami dunia fil masjid ahbatallahu ta'ala 40 sanah. Nabi kata barang siapa bercakap perkataan dunia dalam masjid, batal dia amalan 40 tahun. Saya umur baru 30 tahun. Ustaz kata hadis tu 40 tahun. Jadi lagi 10 tahun saya hutang, nak kena banyak je lah. Nampak? Bukan kira begitu. 40 tahun ni makna kata amalan-amalan kamu buat di masjid tu tak dinilai pahala. Faham? Kerana bercakap perkara dunia. Bercakap perkara dunia ni apa dia? Mencarut, maki, bergaduh, berkelahi. Mesyuarat tak masuk. Mesyuarat kita ada bilik mesyuarat sendiri. Tegur orang tak masuk. Saya mengajarnya kat seorang lah. Dengar ya. Cakap kan. Tapi kita bukan bercakap perkara dunia, kita bercakap perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, kepada makrifah, kepada ketuhanan, soal yang menjuruskan kita kepada kebaikan. Ini tidak menjadi satu kesalahan. Itu dianjurkan pula. Yang kita perkara dunia ni mengumpat, maki, hamun, ya, teriak dalam masjid. Sebab Nabi kata salah satu perkara yang wajib turun bala akhir zaman apabila orang meninggikan suara dalam masjid. 15 perkara. Nabi kata apabila turun 15 perkara ni berlaku, wajib turun bala. Nampak tak? Hadis riwayat At-Tirmizi dan Sunan Tirmizi sahih, ya. Salah satu 15 perkara ni apabila orang mengangkat suara dalam masjid. Angkat suara ni dengan tujuan berkelahi, bergaduh, ya. Hamun, maki dan berbagai lah. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kita bercakap soal yang membawa kebaikan untuk Islam, kebaikan untuk masyarakat, kebaikan untuk akhirat. Ini tidak ada tegahan, bahkan digalakkan. Sebab tu orang Islam masuk masjid pakai kepiah tutup kepala. Orang-orang kepiah, orang-orang Nasrani, orang Kristian masuk gereja buka topi, nampak? Sebab dia tak ada dunia. Tempat dalam gereja dia tak cakap pasal dunia. Tak boleh sentuh mesyuarat, tak boleh. Nampak tak? Mesyuarat tak boleh. Jadi orang tak mau masuk lah. Maka itu hari ini ada di Paris, khususan di beberapa gereja. Dia buat apa? Padri dia buat apa? Padri buat satu bar untuk orang minum, coffee corner. Kemudian satu bar lagi untuk karaoke. Tengok hari ni nak reka bagi orang masuk gereja. Pasal orang tak masuk gereja tak boleh buat apa. Perkara dunia tak boleh. Nampak tak? Perkara dunia tak boleh buat. Nak tarik orang-orang masuk gereja, apa nak buat? Kita buat satu bar, satu corner, coffee corner, ataupun drinking corner, ataupun apa-apa corner lah kita buat. Kemudian satu corner lagi karaoke. Anak-anak muda masuk bukan main sembahyang, masuk main menari. Jadilah nampak kita gereja ada orang. Nampak tak? Inilah amalan ni sudah dibuat. Abrahah buat awal lah. Abrahah dah buat awal lah, ya. Sebab Raja Rom kata kat dia, aku nanti yang jadi governor, tak bagi hasil apa pun kat aku. Nampak tak? Ya. Negeri Yaman tak ada hasil. Yaman tak ada hasil langsung, ya. Sedangkan kamu jadi governor, duk bayar elan, duk bayar gaji percuma kepada kamu, ya. Tak berikan apa-apa kepada aku. Dia duk pegang ke mana cari duit, macam nak tarik orang. Dia nampak Mekah tu, Kaabah tu orang duk tumpu. Satu rumah buruk, rumah lama, rumah antik, ya. Baitul Atiq orang putih, orang Arab kata, orang putih kata antik, rumah antik, lama sangat dia Mekah. Semua orang duk komong dia tak tahu. Hasil dapat banyak, dapat banyak. Orang yang dapat hasil banyak siapa? Tu Nabi Hashim nama dia. Hashim ni orang buat roti. Makna Hashim, orang duk uli roti, nampak kan? Siapa nama Hashim makna kita uli roti, ya. Boleh faham, ya? Nama dia lain, bukan Hashim. Orang panggil dia Hashim sebab dia uli roti. Tiap-tiap tahun dia dapat banyak hasil kerana uli roti bagi orang haji makan. Nampak tak? Ini Abrahah duk nampak. Hasil ni kita kena bawa mari ke Yaman. Maka dia binalah satu
satu rumah macam Kaabah, lebih hebat lagi dengan ada bunyian, ada lampu-lampu, ada semualah keramaian dalam tu punya hebat. Qulais, nama dia Qulais, ya, dengan harapan kemudian panggil semua orang buat satu jemputan khas. Semua negara-negara negeri hantar wakil. Mekah pun hantar wakil orang. Wakil Mekah ni dia bukan kata memegang kenduri, dia berberak dalam rumah tu. Nak beritahu kata kami punya Kaabah tetap juga pertahankan, tak boleh ganti. Maka tu dia marah sangat pasal orang main berak. Satu Nabi tak pergi kita, jangan dupi hamun maki tokong berhala orang lain, jangan. Berhala tokong apa, jangan duk maki hamun. Nampak tak? Jangan lebih kacau. Nanti apa kacau rumah masjid kita, nampak tak? Kita kacau rumah dia, dia kacau rumah kita. Kita kacau tokong dia, dia kacau masjid kita. Sebab tu kita tidak dibenarkan mengganggu. Sebab tu dia ada peraturan zimmi, syarat zimmi, ya, ada 28 syarat zimmi. Kafir zimmi ni orang duduk di bawah kerajaan Islam, patuh, tapi dia bebas untuk menjalankan agama dia sendiri. Jangan pergi kacau, nampak, ya? Kita kena jaga dia lagi. Jadi maka itu kita kena ambil kira bahawasanya begitulah dalam kekuatan yang daripada Islam ni, dia mesti memberikan suatu penjagaan, pengawasan kepada orang-orang yang tunduk di bawah kerajaan pemerintahan Islam. Jadi makanya dikatakan oleh Ustaz ni, baik, sambung lagi sikit lagi dah. Jadi makanya kata itulah ilmu pengetahuan tersimpan perlindungan Allah melalui mujahadah, perjuangan hawa nafsu, ya, mendapat bimbingan daripada para hamba Allah yang saleh dan bersahabat dengan mereka. Kita kena banyak mendampingi orang-orang yang saleh, golongan arifin. Yang ketiga, hamba Allah yang saleh sentiasa pula bermohon kepada Allah agar ilmu yang dilimpahkan itu dipelihara Allah, sehingga tidak menjadikan ilmu itu sebagai tujuan, tetapi adalah selaku alat untuk perjalanan ma'rifah terhadap Allah. Nampak ya? Ilmu ni kita minta kepada Allah sampai tahap wali-wali Allah ni sampai makam tu, tuan-tuan, ya. Ambil tanah bagi kat orang. Dia tu main minta, ya Syekh, tolonglah aku ni tak makan beberapa hari dah, nampak tak ya, anak bina di rumah pun tak makan. Kita tambah PKP dulu ni tak, ya, merayu tak apa. Dia kata mai tangan hang. Dia ambil tanah tu, buah dalam tangan, nampak, tepuk tanah, jadi dia sobok mai tu dah, nampak. Hampir menjaga, hampir jual makan tu dah. Jenis ni dia tak buat kat dia, nampak tak? Kita pasal nak buat kat kita, Tuhan tak bagi. Ya, aku dapat ilmu ni jenuh buka kedua rumah, dia ni tidak berhajat pada urusan dunia, tak ada kepentingan duniawi kat dia. Sebab tu dia boleh buat. Dan ni Allah izin kat dia, ya. Dia panggil, tak ada kerja, pagi petang bukan ada kerja tak mana pun, tapi dia ada duit dia, nampak. Mana mari, ya. Tiap-tiap kali seluk poket ada duit, nampak, ya. Di mana mari duit ni? Ya, ini semua daripada Allah. Bagi dia pun tidak berhajat. Tapi kita berhajat, selalu ada duit, penuh di bank, ya. Tak gitu lah. Jadi kepentingan duniawi, maka tu Allah tak bagi ilmu tu kat kita. Ini dengan kerana itu kata musannif, hamba Allah yang saleh sentiasa pula bermohon kepada Allah agar ilmu dilimpah tu jadi alat dekat dia. Maka berdasarkan rahsia asma Allah yang sentiasa terpelihara daripada kehinaan dan kerendahan, banyak peramal dengan nama Allah. Ya Ghani, Ya Mughni. Saya dah sebut banyak kali pada tuan-tuan dan puan-puan, lepas sembahyang sunat-sunat kita zikir dengan Allah. Bukan banyak, kita ni orang sibuk, kalut macam-macam, buat 10 kali pun cukup lah. Subhanallahil azimi wa bihamdihi 10 kali. Kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 10. Ya Dzal Jalali wal Ikram 10. Ya Latif Ya Latif Ya Latif 10. Ya Karim Ya Karim Ya Karim 10. Ya Malik Ya Malik Ya Malik 10. Ya, tambah lagi Ya Ghani Ya Mughni 10. Lagi Ya Fattah Ya Razzaq. Bila lagi kita nak ambil nama Allah? Zaman sekarang ni zaman serba kompleks, lagi kena banyak sebut nama Allah. Kalau tidak serabut kita, nampak, ya.
serabut. Maka tu amalkan 10-10 bukan banyak, cukup cepat masa dia tak nak maki, jadikan sebagai satu tabiat istiqamah terusan. Tiap-tiap kali habis sembahyang sunat jangan lepas zikir 10-10 ni, insya-Allah tuan-tuan ya. Dengan itulah Allah akan upgradekan hidup kita, upgradekan segala-galanya bagi diri kita, dan Allah akan bentuk peribadi kita dan akhlak dan ilmu kita, dan kita akan dekat dengan Allah. Kejayaan demi kejayaan, kebahagiaan demi kebahagiaan itu sentiasa menunggu dan menjurus kita ke arahnya. Sambung. Kemudian kata Rasulullah, kata lagi musannif di sini, ya, terpelihara pula hendaknya apabila Allah melimpahkan ilmu tersebut yang merupakan rahsia asma-Nya itu, rahsia asma Allah, ya, nama-nama Allah, dalam mengamalkan selaku lampu yang bermanfaat untuk manusia pada umumnya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khusus. Inilah kemuliaan para hamba Allah yang salih dalam ilmu pengetahuan mereka, yang kemuliaan itu tiada diberdapat pada ilmuan-ilmuan lainnya, termasuk ilmuan agama yang hanya bergelimang dalam hal-hal lahiriah belaka. Tidak belajar ilmu luar saja lah, ya, ilmu hukum hakam saja, duk tumpu tu saja, ya, duk bahas hadis-hadis saja, sahih tak sahih, sahih tak sahih, yang tu lah pagi petang siang malam lah. Kita tak capai ilmu ni, maka kita jauh dengan Allah. Kita bukan dekat, jauh dengan Allah. Kita nak amal pun tak boleh. Ilmu yang kita dah tahu tu kita nak amal tak boleh. Kalau tak ada ilmu ni kita tidak akan beramal, tuan-tuan, ya. Sebab tu saya sebutkan tiap-tiap kali kita jangan lupa, hari ni kita kena banyak puja-puji kepada Allah. Bangun pagi-pagi sebut nama Allah dulu, puji, ya Allah, aku pujimu ya Allah, Tuhan Sarawak sekalian langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah 3 kali, 5 kali, 10 kali kita baca sebut puji kepada Tuhan kita dulu, menegakkan tauhid rububiyah. Dalam ayat tu ada tauhid rububiyah, ya. Tauhid ni meliputi semuanya, kita serah kepada Allah sebagai pentadbir seluruh, termasuk mentadbirkan jasad yang kerdil, ya, ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi kalau kita boleh buat demikian, kita akan diurus kepada Allah keselamatan. Insya-Allah dekat tu dulu. Kita akan sambung pula pada muka surat 775, munajat memohon limpahan kurnia ilahi yang khusus. Lagi jauh lagi kita akan baca bab ni pada minggu hadapan, insya-Allah taala. Minal amin faizin billahi wa karamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kulan atayna anhu ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal sabihan wa tir wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum rabba Ibrahim wa rabba Musa wa Harun wa rabba habibina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berzuqna ilma wal hikmata al aqla wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma tahassana bidzil 'izzati wal jabarut wa iqtasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma sirbi 'anna hadzal waba wal waba وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والقرون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.